Hai, bertemu lagi. Baiklah, cikgu nak kenalkan kamu dengan anak patung cikgu. Nama dia Bobby. Cikgu bagi Bobby minum air, tapi Bobby tak minum. Cikgu bagi Bobby makan. Bobby tak makan. Kenapa, betul. Sebab Bobby adalah anak patung. Anak patung bukan benda hidup. Cikgu Anis, kamu, murid-murid cikgu adalah benda hidup. Sebab tu, benda hidup perlu makan, perlu minum. Benda hidup juga bernafas. Nak tahu tak macam mana? Cuba kamu hembus. Letakkan jari kamu di hidung dan kamu hembus. Ada rasa angin tak? Itu tandanya kamu bernafas. Kalau cikgu letak tangan cikgu dekat hidung Bobby, tak rasa apa pun. Sebab Bobby bukan benda hidup. Benda hidup juga boleh bergerak. Tengok cikgu bergerak. Cikgu boleh berjalan. Cikgu boleh goyang-goyang kepala. Cuba kamu goyang-goyang kepala kamu. Macam mana dengan Bobby? Bobby tak boleh bergerak sendiri. Cikgu goyang-goyang baru dia bergerak. Kerana dia bukan benda hidup. Ada anak patung yang boleh bergerak. Tetapi anak patung itu menggunakan bateri. Kalau kamu cabut bateri itu, dia tak boleh bergerak. Bagaimana dengan kamu? Kamu pakai bateri tak? Tak kan? Kerana kamu adalah benda hidup. Begitu juga dengan haiwan. Kucing, anjing, rama-rama, burung. Semuanya benda hidup. Tak pakai bateri. Kalau yang pakai bateri itu adalah patung ataupun alat mainan yang menggunakan tenaga bateri. Selain itu, benda hidup juga membesar. Cuba kamu tengok ni, Bobby cikgu ni. Dari dulu cikgu beli tak besar-besar. Macam ni lah juga. Tapi cikgu membesar. Dulu, masa cikgu bayi, kecil aja cikgu kan? Tapi sekarang, cikgu dah dewasa. Rupa cikgu pun dah berubah. Cuba kamu tengok. Tak sama kan? Dulu comel. Sekarang cute. Jangan ketawa. Baik. Selain itu, benda hidup juga membiak. Apa maksud membiak? Membiak tu maksudnya dari satu jadi dua. Jadi banyak. Membiak sebenarnya banyak. Contoh, bila cikgu kahwin, cikgu akan dapat anak. Dulu cikgu berdua. Bila cikgu dah ada anak, dah jadi 3. Kalau dapat anak lagi, dah jadi 4, 5, 6 dan seterusnya. Begitu juga dengan kucing. Kamu ada kucing tak? Kucing beranak. Sekali beranak, mungkin ada 5 ekor. Nanti dia beranak lagi. Ada lagi 5 ekor. Dah berapa anak dia? 10. Itulah dinamakan membiak. Begitu juga dengan tumbuhan. Tumbuhan pun membiak kerana tumbuhan adalah benda hidup. Apa contoh tumbuhan? Pokok pisang. Pokok pisang, kamu perasan tak ada anak pokok? Anak pokok itulah menandakan pokok pisang membiak. Adakah tumbuhan bergerak? Ya, tumbuhan juga bergerak. Tumbuhan boleh melilik untuk mendapatkan cahaya matahari. Baiklah murid-murid, jom kita tengok video ni untuk menambahkan lagi kefahaman kamu tentang ciri-ciri benda hidup. Jom kita tengok. Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Cikgu Taufik. Pada hari ini kita akan belajar 5 ciri benda hidup dengan betul. Anda dah ready? Mari kita mulakan. Ciri benda hidup yang pertama, semua benda hidup, tuliskan dekat belah sini, tuliskan nombor 1.
Ciri benda hidup yang pertama adalah memerlukan air dan makanan. Semua benda hidup, especially manusia, haiwan, tumbuhan, perlukan makanan dan juga minuman, air untuk kita hidup. Apa jadi kalau manusia tak ada air, tak ada makanan? Lama-lama kita boleh mati. Begitu juga dengan haiwan dan juga tumbuhan. Maka ini merupakan ciri yang pertama untuk benda hidup, memerlukan air dan makanan. Nombor 2, tuliskan nombor 2 dekat situ, bernafas. Cuba sebut, bernafas. Okey, manusia dan haiwan serta tumbuhan perlu bernafas untuk kekal hidup. Apa akan jadi kepada manusia kalau kita tutup hidung, tutup mulut kita lama-lama? Kita boleh pengsan dan mungkin juga kita boleh mati. Jangan buat benda yang tak sepatutnya. Okey, kita kena jaga diri kita, sayangi diri kita. Bersyukur kita boleh bernafas pada hari ini. Alhamdulillah. Itu ciri yang kedua, bernafas. Muka surat 21, kita nampak ada lagi 3 ciri dekat sini. Okey. Ciri yang ketiga, tuliskan 3 dekat belah situ, iaitu bergerak. Cuba sebut sama-sama. Bergerak. Okey, semua benda hidup mesti bergerak. Kalau dia tak bergerak, dia akan mati. Murid-murid sendiri perlu bergerak. Sentiasa bergerak. Kita akan aktif bersukan, bermain, berlari. Semua tu memerlukan pergerakan. Begitu juga dengan haiwan dan juga tumbuhan. Seterusnya, nombor 4. Nombor 4, ciri benda hidup adalah membiak. Cuba sebut sama-sama. Membiak. Apa itu membiak? Okey, senang cerita macam gini. Membiak ni adalah kita ada mak ayah kita. Daripada mak ayah kita kahwin, kita akan ada baby. Kita lah tu, baby tu. Lama-lama kita akan besar. Bila kita dah besar, dah dewasa, kita pun akan kahwin. Lepas kahwin, kita pun akan ada anak kita juga. So, daripada satu, dia akan berkembang. Dia akan membiak. Okey, manusia membiak dengan cara melahirkan anak. Ada haiwan yang membiak dengan cara bertelur. Contohnya, ular, ayam dan sebagainya. Okey, so ciri yang keempat merupakan membiak. Dan ciri yang terakhir, nombor 5, tuliskan 5 dekat situ, iaitu membesar. Cuba sebut sama-sama, membesar. Okey, semua benda hidup, dia mesti mula dengan kecil. Mesti mula daripada kecil. Lama-lama dia akan membesar sikit, membesar dan terus membesar. Sama juga macam murid-murid. Murid-murid bila waktu baby, kecil ke besar? Kecil. Lepas tu masuk dah pandai merangkak, berjalan, tatih, jatuh. Lepas tu masuk darjah 1. Darjah 1 dah besar sikit, betul? Kemudian lama sikit akan naik jadi tingkatan 1. Dah besar, betul? So itu adalah proses hidup dia. Manusia semuanya akan membesar sampai satu tahap. Begitu juga dengan haiwan. Haiwan bermula daripada telur, anak ayam, kemudian jadi ayam dewasa. Begitu juga dengan tumbuhan. Jadi, cikgu ulang balik, ada 5 ciri benda hidup. Ciri yang pertama, memerlukan air dan makanan. Ciri yang kedua, bernafas. Ciri yang ketiga, bergerak. Ciri yang keempat, membiak. Dan ciri terakhir, nombor 5, membesar.